Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Karim wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ta'amihi wa tabi'in muslimin wa syari'us salihin. Masyaallah mu'allimina wa 'ala al-ajma'in syai'un wal Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran Allah Subhanahu wa taala, malam bahagia ini dah lama tak jumpa, dapat kita bertemu lagi. Jangan lupa niat iktikaf sambil-sambil niat nunggu untuk solat Isyak berjamaah. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ini seolah-olah sentiasa solat, dan yang lebih pentingnya singgah di taman-taman syurga. Buku surat 9 sambungan kita tu beberapa pendapat imam dan ulama tentang tasawuf. Betul ya? Jadi satu, Al-Qadhi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kuburnya ini dekat makam Imam Syafi'i, sebelah sini, dia dekat sebelah kiri tu. Ya, anak murid yang namanya itu Syekh Zakaria Al-Ansari ini, dia itu diapit oleh dua guru. Satu Ibn Hajar, ya, dua Hajar. Satu Ibn Hajar Al-Asqalani, satu Ibn Hajar Haythami. Jadi dia ni di tengah-tengah. So itu dia alim. Ya. Apa dia tentang tasawuf? Pendapat dia, at-tasawwufu ilmun tu'rafu bihi af'alu tazkiyatin nafs wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miriz zahiri wal batini li nailis sa'adatil abadiyah. Tasawuf ialah ilmu yang dengannya diketahui cara-cara membersihkan jiwa, memurnikan akhlak, dan membangunkan zahir dan batin untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Kita ibarat yang namanya itu melihat pokok. Pokok itu ibarat syajaratul akidah diniyah, pokok agama. Melihat akarnya, batangnya, kita lihat tauhid, akidah. Melihat rantingnya, cabang-cabangnya, syariat. Dah mantap tauhidnya, syariatnya mesti dibuat. Ya, percaya kepada Allah, jadi seorang mukmin muslim, solat jangan tinggal, puasa mesti dibuat. Ya, yang namanya zakat mesti dikeluarkan, haji kumpul-kumpul yang mampu. Maka akhirnya nanti dapatlah buahnya, yaitu tasawuf. Jadi tasawuf itu ilmu yang dengannya kita dapat buah, samarah, daripada akar tauhid, batang ranting syariat, ibadat, kita dapat yang namanya tasawuf. Sebab itu tiga-tiga itu mesti dibelajar. Apa yang namanya iman, apa yang namanya Islam,
apa yang namanya ihsan. Kan hadisnya begitu. Iaitu dengan ilmu tasawuf itu diketahui cara-cara membersihkan jiwa. Ilmu tasawuf ini dia mainannya dalaman. Dia nak bersihkan jiwa. Dia mengontrol yang namanya tauhid dan syariat. Ibaratnya kalau pahalanya itu tidak hilang dengan ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf dalamnya ada ikhlas, dalamnya ada redha, dalamnya ada belajar riya, dalamnya ada belajar ujub, dalamnya ada belajar takabbur. Itu apa? Dalamnya ceritanya dalaman nawaitu, niat aja kan gitu. Awak kuat tauhid, ibadat kuat tapi riak habis. Muflis, tak dapat apa-apa. Lepas tu belajar tauhid, belajar tasawuf. Dengan belajar tasawuf kita tidak muflis. Lepas tu penting belajar tasawuf. Ya, kemuncak kepada tauhid dan juga syariat, iaitu ibadat, mesti ada yang namanya tasawuf. Kemudian memurnikan akhlak. Tasawuf itu juga disebut sebagai ilmu akhlak. Juga dapat membangunkan zahir, luaran dan batin, dalaman untuk meraih kebahagiaan yang abadi, iaitu negeri akhirat. Sebab itu orang belajar tasawuf, dia mantap, dia tenang aja. Ya, sebab dia belajar bagaimana nak menjaga mata. Dia belajar bagaimana hakikat nak menjaga telinga, menjaga mulut, lidah, menjaga tangan, jangan rasuah dan sebagainya, menjaga perut, jangan masuk yang haram, menjaga kemaluan, tidak berzina dan sebagainya, menjaga kaki, tak pergi tempat-tempat yang maksiat dan sebagainya. Ya, 7 anggota jawarih itu diperkatakan di dalam ilmu tasawuf. Sebab itu kita kena belajar. Belum lagi nanti yang belakang-belakang, syukur, ya, zuhud, sabar. Kan nanti belakang sekali lagi bab yang namanya bab mengingati mati. Saya kongsi sikit. Mengingati mati ni kita lari sekejap. Ya, bab redha. Mengingati mati itu macam mana? Tuan-tuan boleh buka buku surat 556 sampai ada kitab. Bab 10, kemuncaknya belajar tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, ya, iaitu mengingati mati. Dengan ilmu tasawuf kita itu kok ingati mati itu banyak. Pelik. Tuan-tuan buka 559. Cuba buka 559. Rupa-rupanya antara rahsia khusyuk dalam solat itu iaitu mesti belajar ilmu tasawuf. Apa dia hadisnya tentang bahawa solat itu seolah-olah kita buat solat yang terakhir baru khusyuk. Ni kita baca hadisnya. Uzkuril mauta fi solatika. Ingatlah kematian dalam solatmu. Kerana jika seseorang mengingati mati dalam solatnya, maka ia akan memperelok solatnya. Disuruh kita dalam solat ingat mati. Macam mana ni Ustaz? Nak angkat tangan sebelum aja kita dah pastikan solat kita itu solat yang terakhir. Ni Rasulullah beritahu dah, solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka dia masih mempunyai kesempatan untuk mengerjakan solat lain selain solat yang sedang dilakukannya itu. Jadi kita sebelum solat betul-betul rasai solat kita itu solat terakhir. Angkat takbir kita itulah takbir terakhir. Ibaratnya nanti kalau kita solat isyak belum tentu dapat solat subuh kerana panjang masanya. Buat macam itu nanti insya-Allah. Jadi kita ni
Saya banyak latih tubi, tuan-tuan dan saya sendiri, supaya solatnya nanti boleh khusyuk. Salah satunya gini caranya. Anggap solat isyak kita tadi itu nanti solat terakhir. Ini hadisnya. Ya. Berhati-hatilah dengan perkara yang kelak kamu meminta keuzuran kerana tidak dapat memenuhinya. Hadis riwayat ya Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya ulang tuan-tuan, ingatlah kematian dalam solatmu. Sebelum solat kita nawai itu sungguh-sungguh. Sebelum masuk solat, takbir, kita qiyam, kita niat, ya Allah, ini yang terakhir ya Allah. Aku belum tentu dapat solat isyak esok ya Allah. Belum tentu aku dapat bangun subuh ya Allah. Ramai orang meninggal ketika tidur. Tu lawak namanya Adam, pelawak. Badannya gemuk besar tu. Kan meninggal masa tidur. Contohnya. Ya. Kerana jika seseorang mengingati mati dalam solatnya, ingat, ya Allah, Fatihah ini yang terakhir ya Allah. Belum tentu aku dapat baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum tentu dapat baca Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Satu-satu dihayati. Dan alhamdulillah belum tentu aku dapat baca Ar-Rahmanir Rahim ya Allah. Dah selesai Ar-Rahman-Rahim, ya Allah, syukur. Belum tentu aku dapat baca Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Cara ingatnya itu gitu, satu-satu. Ya. Kalau tak, dia sekali harus gitu aja. Jadi kita nak makin khusyuk itu, caranya itu satu-satu. Satu-satu gitu, tuan-tuan ya. Dihayati satu-satu. Bila dah sujud itu, ya Allah, syukur Engkau qadar-qadarkan dengan kudrah iradahmu, ilmumu ya Allah. Engkau takdirkan aku dapat sujud. Nikmati sujudnya. Hayati ya Allah, ini yang terakhir ya Allah. Dibagi lagi kita umur, dapat panjang, dapat duduk antara dua sujud. Ya Allah, gitu faham ya? Ketika duduk antara sujud, ya Allah, dibagi lagi panjang umur, dapat sujud kali kedua. Dah selesai, dibagi lagi umur panjang, umurnya ya dapat qiyam, masuk rakaat kedua. Gitu. Caranya itu gitu, satu-satu. Boleh tuan-tuan, boleh insya-Allah. Ya. Tapi ini latih tubinya, kalau solat berjemaah ramai-ramai payah. Sebab itu dia selalu kalau solat sunat, tuan-tuan nak lama-lama sikit, ya bacaannya tu satu-satu dihayati, ya kat rumah contohnya, ya sembahyang tahajud ke sembahyang apa, latih tubinya kat situ tu, satu-satu. Kalau ramai-ramai ni payah nanti. Ya. Boleh tuan-tuan ya, insya-Allah ya. Ini hadisnya ni. Ya. Kerana jika seseorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperelok solatnya. Bayangkan, pukul 10 malam nanti, kita itu akan ditembak mati. Auzubillah, perang Malaysia lawan komunis ke gitu, Cina nyerang tempat kita, komunis, kita tu ditangkap. Pukul 10 dihukum kena tembak mati. Bayangkan. Kalau orang lama-lama, dia pernah rasa zaman Jepun, zaman komunis. Kita tak pernah. Sebab tu selesa aja, macam panjang umur, macam besok boleh hidup. Bayangkan, pukul 10 kita kena tembak, petendung. Ramai-ramai ini, satu-satu kena. Bagaimana solat isyak kita yang ketika itu? Ini caranya.
Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka dia masih mempunyai kesempatan untuk mengerjakan solat lain selain solat yang sedang dilakukannya itu. Sholli solata rajulin la yazunnu annahu yusolli solatan ghairuha. Dia tak menyangka ini yang terakhir. Dia tak diberi kesempatan untuk solat selepas itu. Itulah yang terakhir. Rasulullah suruh kita macam itu. Sebab tu kadang-kadang ada imam, ya, sallu salatan muwadda', dia kata. Solatlah solat yang terakhir, solat perpisahan. Gitu. Ya, supaya meningkatkan setiap solat, detik, masa dan saat itu dihayati. Masa-masa dah kecederaan, ya, dihayati. Ini antara hidup dan mati. Kan sungguh-sungguh. Ya. Berhati-hatilah dengan perkara yang kelak kamu minta keuzuran. Ya, kita buat janji dengan Allah. Contohnya kita itu bernazar, ya, sepanjang hidup nak buat ini, akhirnya tak mampu, minta keuzuran kerana tidak dapat memenuhinya. Contohnya begitu. Ya tuan-tuan, ya, muka surat 559. Kemuncak tasawuf akhirnya nak belajar mengingati mati. Allahumma barik lana fil maut wa fi ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah kami dalam kematian kami dan selepas kematian. Kan gitu. Ya. Dua, Syekh Ahmad Zarruq, wafatnya 899 Hijrah, berkata, at-tasawwufu ilmun qusida bi salahul qulub wa faraduha lillahi amma siwa. Tasawuf adalah ilmu yang dimaksudkan dengannya boleh memperbaiki hati dan mengosongkannya daripada segala sesuatu selain daripada Allah SWT. Ini namanya ikhlas. Buat sesuatu semata-mata kerana Allah, bukan kerana balasan dunia maupun akhirat. Ikhlas itu 3 peringkat. Peringkat paling rendah, buat kerana yang namanya untuk dunia. Itu paling rendah. Tuan-tuan beramal, baca surah Kahfi, suratul contoh Waqiah, nak minta supaya dunianya itu dapat, rezekinya banyak, itu minta dunia. Itu belum ikhlas. Tasawuf, ilmu tasawuf ngajar kita, itu belum ikhlas. Peringkat kedua, masih minta lagi syurga atau neraka, itu masih peringkat pertengahan. Tapi orang belajar tasawuf paling tinggi ikhlasnya macam mana? Buat semata-mata qusida bihi salahul qulub wa lillahi amma siwa. Semata-mata kerana Allah SWT. Tiada yang lain. Payah ni buat semata-mata kerana Allah. Sebab tu nak dilatih tubi. Tuan-tuan datang sini bukan kerana saya. Tuan-tuan bukan datang sini bukan kerana kat rumah boring, isinya meletih. Ya, ibu-ibu datang sini bukan kerana suaminya suruh ngajak. Itu asbab. Semata-mata dekat sini nak iktikaf kerana Allah Ta'ala. Apapun berlaku, walau tak kerana ada suaminya meninggal, na'uzubillah, Ustaz Bahrin ke tak Ustaz Bahrin yang ngajar, tetap nak mensyiarkan yang namanya rumah Allah, iaitu masjid. Semata-mata kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Kerana kalau sultan datang penuh masjid, bukan macam itu. Itu sempena sultan namanya. Menteri besar ada program kat sini penuh kerana nasinya biryani. Datang sini namanya nak makan biryani, itu tak ikhlas. Buang itu semua lillahi ta'ala. Sebab tu orang tarikat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, hanya kaulah maksud tujuanku
Redamu itu yang aku tuntut semata-mata. Jadi cari yang namanya Allah semata-mata. Sebab itu lillah. Usalli fadal maghrib salah satu adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin anan basyar ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Kan gitu. Ya, Allah akbar kabir wa hamdu katsir subhanallahi wa ta'ala. Wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati hanifan musliman wa ma musyrikin. Inni wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati kan gitu kan? Kan inni wajjahtu lillahi musliman hanifan musliman wa musyrikin kan gitu. Ya, aku hadapkan wajahku kerana Allah. Ya, ini wajhatu lillah, kerana Allah semata-mata. Bukan kerana ya ada orang tengok, bukan kerana nak pujian ahli masjid, bukan pergi umrah nak membilang siapa paling banyak. Saya dah 20 kali semua hidup. Bukan baik lagi kau ya. Contohnya gitu. Tapi kerana Allah semata-mata. Ilmu fiqh pula, fiqh, sembahyang, haji, zakat, puasa adalah untuk memperbaiki amal perbuatan dan menjaga aturan agama. Ya. Maka namanya itu ya apa itu? Maka lima menjaga diri, menjaga harta, menjaga nasab, ya, menjaga agama, ya, menjaga keturunan, kan 5 yang perlu dijaga. Dan menampakkan hikmah dengan hukum hakam. Kalau mencuri potong tangan, berzina kalau yang dah kahwin rejam sampai mati, yang bujang sempat 100 kali, kan gitu. Ya, hukum hakamnya. Ilmu usul, iaitu ilmu tauhid, adalah untuk menyempurnakan permulaan iman dengan dalil-dalil dan menghiasi, iaitu memantapkan iman dengan keyakinan. Gitu. Ya, wa usulu ilmu tauhid li tahqiqil muqaddimati bil barahini wa tahliyatil iman. Biiqan, yaitu dengan keyakinan. Itu tauhid. Ibarat pokok, tuan-tuan tengok pokok di luar, ya, akar dan batang itu tauhid. Mesti mantap. Ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu syariat. Tak ada tauhid, akar, ranting yang namanya tak hidup. Sebab itu tauhid mesti mantap, syariatnya mantap. Barulah nanti menghasilkan yang namanya buah, yaitu tasawuf, yaitu akhlak. Ilmu kedoktoran pula adalah untuk menjaga badan. Ilmu nahwu pula adalah untuk memperbaiki cara berbicara dan selain daripada itu. Sebab itu ilmu tasawuf adalah ilmu untuk menjaga yang namanya tauhid dan juga fiqh. Jadi kalau berpahala, pahalanya tak hilang kerana ikhlas. Tidak riak, tidak ujub, rasa diri bagus, tidak sum'ah, suka dipanggil-panggil orang besar, tidak takabur, tidak belagak. Kan gitu. Itu dia dah tua-tua ni, dah banyak pengalaman, sesuai sangat belajar ilmu tasawuf. Zaman muda memang payah sikit, ya. Dah tua-tua ni sedap. Belajar ilmu tasawuf sedap. Ya, lihat qawaidut tasawuf, ya, dan juga haqaiqut tasawuf. 3. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, Imam Junaid Al-Baghdadi ni ilmu tasawuf kita itu di Johor 2 ikutan besarnya. Dimasukkan di dalam, ya, enakmen, iaitu Imam Junaid dan Imam Ghazali. Tasawuf negeri Johor ngambilnya itu kepada dia, 2 orang. Ni Imam Junaid. At-tasawwufu isti'malu kulli khuluqin sanniyin wa tarku kulli daniyin. Tasawuf ialah menggunakan, iaitu beramal dengan semua akhlak yang terpuji
dan meninggalkan semua tingkah laku yang keji. Asal yang baik itu tasawuf. Asal yang keji itu ditinggal, itu juga tasawuf. Apa akhlak yang baik pada tuan-tuan, kekalkan. Yang buruk, buang. Sebab itu belajar tasawuf itu peringkatnya 3. Mesti takhalli, kosongkan, buang semua sifat-sifat mazmumah. Kemudian tahalli, menghiasi, memasukkan sifat-sifat yang baik-baik, yang terpuji. Nanti dapat tajalli, dapat kenal Allah, ma'rifatullah. Mudah untuk kenal Allah, kerana dalamannya itu sudah dicuci, sudah disental, sudah disodok daki-dakinya. Jadi bersih, jadi mudah untuk masuk yang namanya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Begitu. 4. Sebahagian ahli sufi mengatakan at-tasawwufu kulluhu akhlak. Faman zada 'alaika bil akhlaqi zada 'alaika bit tasawuf. Tasawuf semuanya akhlak. Siapa yang menambahkan akhlakmu, maka dia telah menambahkan tasawuf terhadap dirimu. Ya, sebab itu kita makin tua ni makin, ya, kita disuruh tengok cermin sikat pun namanya baca doa. Doanya apa? Suruh akhlaknya baik. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, kan gitu. Ya Allah, sebagaimana Engkau baikkan yang namanya itu kejadianku, maka perbaikilah akhlakku. Pelik. Islam tu memang gitu. Ya, memandang tinggi akhlak. Rasulullah beritahu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku itu diutus ya, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus, Rasulullah itu dia akhlak. Akhlak itu dia. Cerminan Islam itu akhlak Rasulullah. Sebab itu datangnya Rasulullah itu menyempurnakan akhlak. Akhlak tak sempurna kalau tak datang Rasulullah. Walaupun nabi-nabi sebelum itu. Sebab itu dia itu dipuji oleh Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad, firman Allah, ala, di atas akhlak-akhlak yang mulia, yang azim. Akhlak itu seolah di bawah, Rasulullah itu di atas akhlak. Jadi akhlak itu dialah cerminan akhlak. Hebatnya Rasulullah. Itu dalilnya dalam Quran macam itu. Biar faham betul. Betul kita bertuah betul kita ni dapat jadi orang Islam, umat Nabi Muhammad, special betul kita ni. Bukan jadi umat Islam tapi umatnya Nabi Musa, bukan. Bukan Nabi Isa, bukan. Bukan Nabi Ibrahim, bukan. Kita ni kok dipilih jadi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, semua orang ya. Begitu orang dulu. Ya, semuanya nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita dah dapat lahir prot, orang Jawa kata, jadi umat Nabi Muhammad kok main-main. Sebab itu mesti hari-hari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu nabiyya wa rasulah. Ini mesti. Aku redha engkau Tuhanku ya Allah. Aku redha Islam abadku. Aku redha Nabi Muhammad SAW
nabiku dan rasulku, utusan. Nabi dan rasul. Jadi bertuah kita ni tuan-tuan. Nabi yang Allah izinkan ada syafaat kubra, bantu kita nanti dekat padang mahsyar. Sebab itu hayati di dalam maulid ni mesti ya kita itu ingat jasa Nabi Muhammad SAW. Ikutlah akhlaknya sungguh-sungguh. Ya, kalau kita maksiat, istighfar, sembahyang taubat. Itulah kerja kita, memang itu ya. Baik taubat, istighfar banyak. Ya, kita banyak dosa. Ya, begitulah. 5. Imam Syekh Abu Hasan As-Sazuli dari Mendam Hijrah. Imam Abu Hasan As-Sazuli ini tarikat Syaziliyah. Anak muridnya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Anak murid Al-Mursi Ibn Atullah Skandari. Dia yang ngarang kitab Hikam. Jadi kitab Hikam itu tarikatnya Syazaliyah. Hikam, tuan-tuan faham ya? Kitab Hikam tu tarikatnya Syazaliyah. Ibn Atullah Skandari itu dia mengisahkan zauknya itu, dia wusul, dia sampai Allah Ta'ala bagi dia ilmu mukasyafah. Ya, sebab tu terlahir kata-kata hikmah. Hikam itu jamak. Ya, hikmah jadi hikam. Ya, hikmah, kata-kata hikmah. Sebab tu bila orang baca yang namanya kitab Hikam itu, dia yang faham ilmu tasawuf tarikatnya tinggi, dia boleh dapat faham apa yang nak disampaikan kata hikmah oleh Ibn Atullah Skandari. Dia tarikatnya Syazaliyah. Ya, begitu. Boleh faham tuan-tuan ya? Kitab Hikam yang selalu kadang-kadang kan ada orang ajar kitab Hikam. Ya. Biar kenal dengan Ibn Syazali ni. Ulama besar. Ya. Bermakribi sana. Tapi dia berhijrah pergi ke Iskandariah, Mesir. Dia wafat di sana. Meninggal di sana. Ya. Dia ni akhir hayatnya dia duduk dekat kemah, dia dah lantik orang yang akan mengganti dirinya. Ya, kemudian orang dengar cakap, bila lagi ya Allah, bila lagi ya Allah, gitu. Ya, dia dah rindu sangat nak jumpa kekasihnya, iaitu Allah SWT. Nah, itu kita takut mati. Ya, orang waliullah besar, dia tak sabar nak bertemu dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia itu bila malaikat Israel datang nak cabut nyawa, dia marah. Aku ni kan Khalilullah, takkanlah aku ni nak dicabut nyawa aku ni. Aku ni kan orang yang berdamping dekat dengan Allah. Begitu. Balik malaikat Israel jumpa Allah, ngadu, ya Allah, Nabi Ibrahim cakap macam ini. Cakap dengan Nabi Ibrahim ini, ada riwayatnya ya. Beritahu dia, kekasih tak nak jumpa kekasih ke? Maka malaikat Israel jumpa Nabi Ibrahim, beritahu gitu. Allah berfirman, kekasih tak nak jumpa kekasih ke? Terkejut dia. Cepat cabut nyawa aku. Aku dah tak sabar nak jumpa kekasihku. Kita nak jumpa Allah itu hakikatnya mesti kita mati. Selagi tak mati, kita tak masuk alam arwah. Hakikatnya tak berjumpa Allah betul-betul. Tapi kita takut, amalan tak cukup lah. Ulama-ulama saya bawa dua kisah. Seorang Nabi, seorang yang namanya itu ya Abu Hasan Syazali, waliullah besar. Mereka semua ya tak sabar-sabar nak jumpa Allah. Kerana dekatnya mereka itu dengan Allah SWT. Kita kan takut, cabut takut, tak bersedialah. Ya. Nak umur 100 tahun kita ni mintanya. 100 nak lebih lagi, kalau boleh 150 kita. 80 tak cukup, tak boleh.
nak lawan dengan yang namanya Tun seorang tu 96, 97. Tak cukup juga nak 100 tahun. Kita kan gitu. Ya. Kita pelik. Kita ni pelik sebenarnya. Ya. Imam Abu Ghazali apa at-tasawufu tradribun nafsi 'ala al-'ubudiyyah wa radduha li ahkamir rububiyyah. Tasawuf ialah mengajar jiwa untuk berta'abbud. Iyyaka na'budu, beribadah, menyembah Allah dan menyerahkannya kepada hukum-hukum peraturan ketuhanan. Ya, nak kenal Allah mesti belajar tasawuf. Baru faham apa itu ihsan. Mal ihsan, malaikat Jibril datang, dia menyamar jadi orang pakai baju jubah putih serban, datang daripada jauh. Rasulullah tengah ngumpul-ngumpul dengan sahabat, terus duduk, lutut bertemu lutut. Hadis nombor 2 Arba'in Nawawi. Ya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tasawuf tu ihsan, akhlak. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ta'bud. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah engkau nampak dia. Tapi kita tak nampak Allah. Tapi yakinlah bahawa Allah Maha melihat kita. Sebab itu bila dia pandangan mata hatinya sentiasa yakin Allah Ta'ala mengawasi, memandang dan sebagainya, mana dia tak nakal, dia sentiasa ingat Allah. Kan kita lupa Allah buat maksiat tu kan Allah tak ada dalam fikiran kita. Dalam sebuah hadis tu, orang buat berzina, mencuri itu ibarat orang pakai baju, diletak bajunya ke atas, imannya keluar. Bila dia dah selesai dia buat, dia nyesal, imannya masuk balik. Kan gitu, ibaratnya gitu. Kan kita buat jahat, maksiat kan gitu. Ya, na'udzubillah. Ibnu Ajibah memberitahu banyak nih supaya tuan-tuan faham betul apa itu tasawuf. At-tasawwuf huwa ilmun yu'rafu bihi kayfiyatu suluki ila hadri malikil muluk wa tasfiyatul bawatini min al-razail wa tahliyatuha bi anwa'il fadail wa awwaluhu ilmun wa wasatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun. Tasawuf ialah ilmu yang diketahui dengannya cara untuk bersuluk untuk mencapai kepada Allah SWT. Satu jalan untuk mencapai Allah itu dengan jalan tasawuf. Untuk orang tasawuf itu ada satu jalannya itu bertarikat, ada suluk. Ada suluk. Ya, menyucikan batin daripada semua sifat tercela dan menghiasinya dengan pelbagai sifat puji. Tahalli. Nanti dia ilmu tasawuf awalnya adalah ilmu, tengahnya adalah amal, dan akhirnya mauhibah, iaitu kurniaan Allah SWT ataupun tajalli. Tahalli, tajalli. Kalau kat sini tu ilmun wasatuhu amalun akhiru mauhibatun. Dapat kurniaan daripada Allah. Mauhibah itu pemberian daripada Allah. Wahaba, ya, wahab, maha pemberi. Begitu. Ya. Jadi tuan-tuan, untuk set pertama ni isyak dah masuk 89 minit. Maka kita kena pertingkatkan kefahaman dengan ilmu tasawuf. Senang aja. Tengok pokok terbayang. Akar dan batangnya tauhid. Mesti mantapkan tauhid. Ya, akar mesti kuat. Kuat tauhidnya, syariatnya, rantingnya dan dahannya kuat, iaitu syariat, solatnya, puasanya, hajinya, zakat. Dapat samarah, dapat buah yang baik, iaitu akhlak. Sebab itu tiga-tiga ni mesti belajar. Tak belajar, payah. Kita akan menyombong diri. Tasawuf mengontrol, ya,
pahala kita tidak hilang, tak terbuang dengan kita riak, kita ujub dan tidak ikhlas. Ya, dan akhirnya sebelum nak tutup, hayati solat sebagaimana yang saya bacakan tadi. Bab mati, bahawa anggaplah solat isyak kita ini takbir yang namanya itu azan daripada Bilal azan terakhir kita dengar. Jadi dia azan kita dah masuk, kita itu di dalam yang nama ya Allah, ini mungkin azan terakhir ya Allah gitu. Ya, boleh tuan-tuan ya. Yang aku dengar ya Allah, belum tentu besok subuh aku dapat dengar azan. Gitu. Sebab tu jadi telinganya akan fokus, matanya akan fokus, mata hatinya, batinnya akan ingat Allah. Mulutnya akan tak berkata-kata, sentiasa ingat Allah. Kadang dilatih tubi, baca Fatihah, mulutnya, hatinya sayang, otaknya fokus, telinganya dengar, mulutnya baca, ya, supaya solatnya lebih khusyuk. Ni tambahan lagi tuan-tuan ya. Jadi buat kerja ni, kerja rumah banyak rupanya. Jadi latih tubinya itu di rumah. Ya, sorang-sorang latih tubi, baca Fatihah, baca ku Allah, mulut dan hati sama baca, hayati sungguh-sungguh maknanya dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan kita untuk bertemu lagi. Aku lukali hazab sualakum lisanun ghafurur rahim. Kita tutup dengan tafsir kafarah wa surat al-asr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi